الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, kesempatan berada di atas mimbar pada tengah hari ini 9 Rabiul Awal 1438 Hijriah. Saya menyeru kepada diri saya sendiri dan juga kepada sidang Jumat yang hadir sekalian. Marilah sama-sama kita memperbaiki diri kita dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita segera melakukan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan sebelum saya meneruskan khutbah pada tengah hari ini, saya menyeru kepada tuan-tuan yang masih berada di luar masjid ini ataupun yang masih berpeleseran di tempat-tempat jualan, hayatilah perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kamu untuk menunaikan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah kamu mengingati Allah dan meninggalkan segala jual beli. In kuntum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika sebenarnya kamu mengetahui hakikat yang sebenar daripada Allah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, tajuk khutbah pada tengah hari ini ialah menilai ataupun meneladani Rasulullah SAW di dalam membangunkan umat. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, saban tahun kita menyambut majlis Maulidur Rasul ataupun peristiwa keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan ini dibuat bertujuan untuk sama-sama kita menghayati sirah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping sama-sama kita mempelajari dan meneladani seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dikaji dan diperhalusi seluruh aspek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya dipenuhi dengan segala kebaikan yang berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan sesama makhluk. Contoh kesempurnaan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkumi kepada kepribadian baginda, kekeluargaan, kemasyarakatan, sosioekonomi maupun politik, pendidikan dan juga lain-lain. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik
yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan memperingati Allah banyak-banyak di dalam masa susah dan senang. Sidang Jumaat yang berbahagia, berikut adalah beberapa contoh kepribadian Rasulullah SAW yang boleh diteladani. Yang pertama, meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Rasulullah SAW meletakkan sifat takwa sebagai keutamaan kemuliaan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di sisi manusia. Kehidupan baginda yang serba sederhana menjadi asas kepribadian Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada seluruh umat. Baginda Rasulullah mempunyai akhlak yang sangat mulia, penyabar, pemurah, pemaaf, berlemah lembut dan sangat beramanah, sehingga kaumnya menggelar baginda SAW dengan gelaran Al-Amin. Kejayaan baginda Rasulullah SAW dalam menguruskan perniagaan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid juga ialah terhasil dengan sebab daripada sikap amanah, jujur dan bersungguh-sungguh yang ada pada diri Rasulullah SAW itu. Yang kedua, meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan berkeluarga. Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik terhadap keluarga dan kaum kerabat baginda. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Atau kama qala. Yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah yang berbuat baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik dalam kalangan kamu pada urusan menyantuni keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kebaikan Rasulullah SAW ini diakui sendiri oleh istri baginda, sebagaimana hadis yang bermaksud daripada Ibnu Hajar pernah berkata bahawa Aisyah meriwayatkan katanya, baginda Nabi Muhammad SAW yang menjahit kainnya sendiri, menjahit kasurnya, dan mengerjakan apa yang biasa dikerjakan orang laki-laki di rumah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban. Yang memberi pengertian kepada kita hadis ini, tuan-tuan sekalian, kita bolehlah membantu isteri kita di rumah. Tak perlulah isteri kita sendiri yang membasuh pinggan yang kita makan. Selepas kita makan, seeloknya kita sendiri yang basuh. Dan begitu juga kain pakaian yang kita pakai, kalaupun kita tak mau basuh, kita letaklah sendiri di dalam mesin basuh sendiri, supaya mudah isteri kita untuk memulakan proses pembersihan kain itu sendiri. Itu sebenarnya, tuan-tuan. Yang ketiga, kita meneladani Rasulullah SAW dalam hidup berjiran. Bahawa Rasulullah SAW sangat prihatin dan menyantuni jirannya, sama ada Islam atau bukan Islam. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Yang bermaksud, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman juga kepada hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan jirannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Antara hak-hak jiran yang mesti dipelihara adalah kehormatannya, keselesaannya, ruang udara maupun cahaya yang memasuki di dalam rumahnya, menziarahinya ketika sakit maupun meninggal dunia, serta menerima jemputan kenduri. Secara umumnya, dari kefahaman ini, baginda Rasulullah SAW
amat melarang umat Islam menyakiti jiran tetangganya. Yang keempat, meneladani Rasulullah SAW dalam memelihara ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar, kecintaan para sahabat sesama mereka, apatah lagi kepada Rasulullah SAW. Walaupun kadang-kala berlaku perbezaan pendapat, perbezaan kedudukan, ikatan ukhuwah tetap kukuh terpelihara, diikat dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya demikian, contohilah sikap ini. Walaupun umat Islam hari ini berbeza politik, berbeza kedudukan, kaya ataupun miskin, tetapi demi agama Islam, demi umat Islam, kita mesti bersatu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Seperti mana yang kita tahu hari ini, orang kafir, walau apa bangsanya sekalipun, walau apa kedudukan mereka, asal saja mahu menindas dan menghina Islam, mereka akan bersatu sesama mereka demi kedudukan ataupun kuasa mereka. Maka saya juga menyeru kepada tuan-tuan sekalian, hari ini kita kena bersatu di dalam usaha memastikan agama Islam itu ya'lu wala yuqla alaih. Apatah lagi hari ini kita dapat tahu bahawa umat Islam Rohingya di Myanmar telah ditindas, dizalimi, dikurung, diseksa dan sebagainya. Maka hari ini Masjid Negeri serta seluruh masjid-masjid di negeri Perak melancarkan lagi tabung derma pengutan untuk mangsa-mangsa Rohingya. Olehnya demikian, tuan-tuan hadirin juga telah disediakan di sini Masjid Sultan Idris Shah II juga telah menyediakan tong-tong ataupun kotak-kotak derma untuk mangsa Rohingya. Marilah sama-sama kita membantu mereka, walaupun sedikit, walaupun dengan wang ringgit yang sedikit, mudah-mudahan ia dikira sebagai kebajikan jariah untuk kita di hari akhirat kelak. Yang kelima, meneladani Rasulullah SAW pada bergaul dengan orang bukan Islam. Walaupun baginda Nabi SAW diutuskan sebagai pemberi peringatan antara kebenaran dan kebatilan, baginda tidak menunjukkan sikap memusuhi orang bukan Islam pada setiap ketika. Pada kebiasaannya, baginda Rasulullah SAW tetap menghormati orang bukan Islam, tidak menyakiti, bersopan santun dan memberi hak kepada mereka. Nabi SAW dan para sahabat juga berjual beli dengan mereka, bermasyarakat dan bergaul dengan mereka. Sikap membenci orang bukan Islam tanpa sebab yang benar-benar selari dengan kehendak Islam adalah berlawanan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kebencian yang meluap-luap kadang-kadang melupakan kepada tugas kita umat Islam untuk menyampaikan kebenaran Islam sebenarnya kepada mereka. Dekatilah mereka sebagaimana kesungguhan Rasulullah SAW menyelamatkan umat baginda daripada kesesatan dan diazab api neraka yang amat dahsyat. Kecualilah kalau kita berkawan menghampiri mereka, kita terpaksa menggadaikan agama Islam, maka sebenarnya itu adalah dilarang. Kita memang disuruh berkawan, bergaul dengan orang bukan Islam, asal sahaja Islam itu dapat disampaikan dan diberitahu kepada mereka untuk diamalkan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keenam, meneladani Rasulullah SAW di dalam membangunkan negara. Sejarah telah membuktikan kejayaan Rasulullah SAW membangunkan kerajaan Islam Madinah dengan plan strategik bermula daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW dengan
sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bermula dengan penyatuan puak Aus dan Khazraj yang telah bersengketa sekian lama atas nama Ansar. Kebijaksanaan Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Aqabah dan seterusnya mewujudkan Piagam Madinah, menjadikan proses perkembangan syiar dan dakwah Islam semakin berjaya. Begitu juga plan strategik Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan kafir Quraisy, membuka lembaran untuk kembali membuka kota Mekah. Sejarah telah membuktikan bahawa metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW di dalam membangunkan ummah dan negara sejak di awal ketamadunan Islam telah berjaya meletakkan Islam dalam kegemilangan, sama ada kejayaan berbentuk fizikal maupun spiritual. Malah berjaya mengatasi kerajaan-kerajaan yang lain yang wujud ketika itu, termasuklah kuasa Rom dan Parsi. Kejayaan-kejayaan ini bukan tercatat di dalam sejarah Islam sahaja, malah diakui oleh penulis-penulis Barat seperti Michael H. Hart, yaitu Rasulullah SAW merupakan manusia yang paling berpengaruh di dalam kepimimpinannya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul dan lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Dengan demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.